Terima kasih kepada Datuk Speaker, kepada soalan daripada kawasan dan rakan saya daripada Bertam yang berhormat Khalid. Thank you very much for the question. Soalan dia penting. Keadaan lalu lintas yang sesak serta tempat meletak kereta terhad menjadi masalah pada rakyat Pulau Pinang. Apakah kita hendak buat dan tindakan kerajaan negeri untuk mengatasi masalah ini? Sebelum saya bermula untuk ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah undi untuk Pakatan Harapan di Pulau Pinang, termasuk Ketua Menteri saya. Terima kasih. Kesesakan jalan raya adalah satu masalah yang besar dan itulah yang kita hendak pastikan jalan raya ke Putrajaya akan berada dalam tumpuan kita. Betul atau tidak? Dan itulah soalan yang ditanya pada pagi ini. Dan kita harap kalau kita ada lebih daripada 2 kali ganda undi Pakatan Harapan, mengapa ada kesesakan jalan raya? Tidak boleh. Yang berhormat, jawab soalan Yes, sudah. I will. It's not the sesi bahas. Sorry. Still in the ceramah mode. No more. Okay, sorry about that. Balik ke Kita- Dewan Undangan. So, coming back to kesesakan yang kita ada, kita ambil berat apa yang sedang berlaku dan kita lihat bahawasanya di negeri Pulau Pinang sememangnya kita akan ambil tindakan untuk atasi permasalahan ini, Datuk Speaker. Di mana kita lihat number kereta adalah terlalu banyak. We understand that. Jadi kita juga perlu pergi ke dan mara ke hadapan dengan melihat kepada kaedah lain untuk bawa rakyat negeri Pulau Pinang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan for me and for the state government, yang penting kita sedang melihat kepada kaedah seperti LRT dan sebagainya yang akan mengatasi masalah ini. That is the simple answer to it. Tetapi kita ada selalu banyak kritik daripada bahagian sana. Tapi tanya soalan ini perlu ada jawapan. Dan jawapan itu adalah itulah. Jangan kritik kalau tak mau dengar jawapan. Saya sudah pun nyatakan itu. Dan saya akan nyatakan pada pagi ini juga. Dan kita, Datuk Speaker, dalam proses untuk pastikan itu berlaku di negeri Pulau Pinang. Selain daripada itu, kalau kita lihat berkenaan tempat letak kereta, of course, we understand. We understand, tempat letak kereta itu juga sudah pun sampai kepada satu tahap kapasiti dia. Dan kita lihat pada lain-lain tempat. Selalu. Tetapi itu short term measure. Kita perlu ada di negeri Pulau Pinang long term measure. Dan itulah apa yang kita sedang buat melalui Ketua Menteri saya. Kita ada plan dan perancangan jangka masa panjang. Bukan jangka masa pendek, bukan jangka masa sederhana. Kita ada plan
perancangan jangka masa panjang yang mana kita akan laksanakan. So selain daripada apa yang saya telah nyatakan, kita ada banyak pelaksanaan yang sudah pun dibuat atau speaker. Penyelarasan sistem lampu isyarat bagi mewujudkan green wave number 1. Pelaksanaan kerja-kerja pelebaran jalan, pelanggaran pembelokan ke kanan dan pelaksanaan sistem jalan sehala di kawasan-kawasan tertentu. Of course, as negeri pintar, pemasangan CCTV di semua kawasan yang perlu, yang kita akan actually CCTV, for your information, loudspeaker, we are going to increase it. We are at about 126 at the moment, and we will increase it both sides here on the island and also on the mainland dengan izin. Of course, kita perlu juga meningkatkan penguatkuasaan daripada kedua-dua pihak berkuasa tempatan dan juga dengan semua agensi lain seperti pihak polis. And I totally agree with Dato' Speaker when you made your announcement just now that we must thank all our agencies. Kita perlu, Dato' Speaker, untuk beri pengiktirafan kepada semua agensi kita yang telah pun memberi perkhidmatan yang begitu bagus melalui dan mengalami semua masalah yang kita ada. Dato' Speaker, one minute. I just want to thank you. Can I thank you? Let me thank you for thanking them during this period dengan izin. Mereka adalah barisan hadapan kita dan mereka perlu diiktirafkan. Dan saya gembira untuk lihat Dato' Speaker sendiri menyatakan sebegitu rupa pada pagi ini. Thank you very much. Dan kita ada pelbagai garis panduan juga yang kita sudah pun wujudkan berkenaan tempat letak kereta di MBPP Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan juga di kawasan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Dan kita juga sedang kerjasama dengan semua syarikat seperti Rapid Penang, di mana kita sudah pun setakat ini menyediakan perkhidmatan 400 buah bas yang beroperasi di Pulau Pinang. Dan ini kita akan tambah, Dato' Speaker. We will continue with this. We are working on it. Kita sedang lihat bagaimana secara berperingkat dan mengikut keperluan penyediaannya akan dibuat. Dan juga kita ada pelbagai lain sebagai program insentif PAS Mutiara Mai 50 untuk meningkatkan dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan mengurangkan, as I said just now, penggunaan kenderaan persendirian. Juga secara untuk menyudahi, Dato' Speaker, memberi tambang feri percuma kepada warga negara Malaysia yang menggunakan feri bermula 1 Januari sehingga 31 Disember tahun ini. Terima kasih. So inilah apalah kita sedang membuat, Dato' Speaker. Terima kasih. Thank you. Terima kasih atas soalan itu. Sememangnya, seperti mana saya sudah jawab tadi, keadaan lalu lintas sememangnya kita ambil keprihatinan yang terbesar di negeri Pulau Pinang. Kerana negeri Pulau Pinang satu negeri yang selalu
hendak dijumpa oleh bukan sahaja negara Malaysia tetapi keseluruhan dunia. And of course, we look into these issues. So thank you for that questions. And those questions sememangnya apabila kita lihat kepada isu lalu lintas ataupun lampu isyarat, sememangnya adalah satu isu yang selalu kita beri keprihatinan, kerana itulah apa yang perlu oleh negeri Pulau Pinang, dan kerajaan negeri sememangnya selalu melihat kepada itu. Saya datang pada satu isu, iaitu yang khusus kepada Bertam. You don't worry, my friend. You let me know and I will be there with you. I will hold your hand with all the people in Bertam to ensure keadaan lalu lintas di situ, keadaan trafik di situ akan kita atasi. Kerana kita di negeri Pulau Pinang boleh. Thank you very much. Terima kasih. Satu. Lalu lintas. Lintas. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Speaker. Cuma saya nak tanya sikit tentang perkembangan program atau projek mengurangkan kesesakan di kawasan Sungai Dua, sebab dah lama dihadapi di Sungai Dua. Cuma saya nak pastikan yang dimasukkan dalam handset sebab isu ini dibangkitkan di kawasan Sungai Dua. Memang ada cadangan saya daripada majlis minta penjelasan, kalau tak boleh pun jawapan bertulis. Okey, terima kasih. Terima kasih, Datuk Speaker. Dan terima kasih pada Yang Hormat Permatang Pemberangan atas soalan yang dikemukakan, yang hampir sama dengan apa rakan saya telah menyatakan tadi, iaitu status kerja penyelenggaraan saliran dan jalan raya di sekitar Tasik Gelugua secara khusus. Dan saya terus jawab, Datuk Speaker, senarai terkini kerja-kerja penyelenggaraan yang telah sedang dan akan dilakukan di sekitar kawasan Tasik Gelugua adalah dalam lampiran yang disediakan. Dan usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri sehingga kini dan yang akan terus diteruskan untuk kurangkan risiko banjir di kawasan perkampungan adalah seperti berikut, iaitu menjalankan kerja-kerja pembersihan jalan, parit dan perangkap sampah di kawasan kampung secara berkala yang berdaftar dalam MARIS dan juga di semua pejabat daerah dan tanah oleh pihak MBSP. Dan juga pembersihan secara berkala oleh MBSP di semua parit monsun melalui kawasan-kawasan yang di kawasan kampung. Juga di semua hotspot banjir juga kita telah identify dan kenal pasti, supaya kita ada satu response team, Datuk Speaker, supaya sekiranya berlaku permasalahan sebegitu rupa, kita akan tiba dengan secepat mungkin. Dan penyelenggaraan seperti mana saya nyatakan dan pembaikan semua sistem saliran kita di bawah, juga bukan saja kedua-dua PBT tetapi juga melalui JPS. Kita juga sudah pun melaksanakan satu kajian, Datuk Speaker, plan induk saliran untuk SPU. For your information, kita ada satu very specific di situ yang sedang kita hendak muktamadkan dengan secepat mungkin. And of course, kepada semua pemaju yang baru, kita akan pastikan ada pematuhan kepada
garis panduan yang kita telah pun wujudkan. Dan yang terakhir, Datuk Speaker, kita juga harap kerajaan baru yang akan tampil akan bantu kita untuk menjawab soalan yang ditanya oleh rakan saya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Saya rasa ini soalan spesifik. Terima kasih atas soalan daripada rakan saya, Ketua Pembangkang. Terima kasih. Ingin saya nyatakan satu atau dua perkara atas soalan yang dinyatakan tentang, first of all, banjir kilat di kawasan seberang. Of course, kawasan tertentu yang dinyatakan Datuk tadi. Ingin saya nyatakan, banjir selalu berlaku di kawasan Datuk Kramat. Semua tahu. Bukan Pulau Pinang, bukan seberang, tetapi seluruh Malaysia. Apabila ada hujan renyai pun akan banjir kilat ataupun banjir besar di Jalan P. Ramlee. Kita semua tahu. Tetapi apa kita buat? Kita telah pun atasi permasalahan itu dengan pelebaran dan pendalaman dan naik tarafan sistem peparitan di seluruh Jalan P. Ramlee. Dan kita, I always touch wood, I never say this, bersyukur, Datuk Speaker, apabila kita lihat pada bab hujan dalam beberapa hari ini, kita lihat hasil usaha kerajaan negeri Pulau Pinang yang melihat kepada kegagalan kerajaan pusat yang dahulu. Mana rancangan tempatan banjir Sungai Pinang? Ingin saya tahu. Yang Dan saya jawab dengan soalan saya akan kalau jawab. tak ada saya nak henti. Saya akan bagi perspektif. You have to get a perspective of it all. Kita hendak tahu konteks saya cakap apa tu. Kita ada banyak rancangan tempatan banjir yang tidak ditangani kerajaan pusat dahulu. Yang mana kita, apabila kita boleh buat, kita buat. Kita sedang buat dan kita akan terus buat. And that's the answer to you. Kita akan terus lihat kepada kawasan Datuk. No problem. We will be there. Itu tidak adalah satu masalah. Kerana kita telah buat di sini. Dan oleh itu, itulah jawapan saya kepada kamu, Datuk kita, yang kawan karib saya. I will be there. I will do that for you. We will make sure it is done. And kajian semula, of course, is a very good question that you asked tadi. Kita sedang selalu ada dalam perancangan dan mengkaji apa yang perlu dibuat. Dan kita akan datang kepada satu garis panduan ataupun, like I said earlier, we will come to a conclusion as to how we move forward at all areas, bukan sahaja di kawasan Datuk, tetapi di seluruh negeri Pulau Pinang, ke lima daerah kita. Kita sedang lihat bagaimana itu kita boleh kawal, bagaimana itu kita boleh tangani, dan kita akan buat sedemikian rupa. So thank you very much for that Terima question. Terima kasih pada Datuk Speaker, pada rakan saya daripada Sungai Dua, Datuk Ketua Pembangkang. Thank you very much for your questions. Very important. Terima kasih. Iaitu berkenaan perumahan negara. Dan juga, of course, di sini. Di mana soalan yang penting ditanya, iaitu apakah proses tawaran rumah mampu milik ataupun saya kata pada RMM lah. Kita ada pelbagai, iaitu kos rendah RMM-A, kita ada kos sederhana rendah iaitu RMM-B, dan juga pelbagai rumah mampu milik
yang lain di Pulau Pinang. Dan soalan kedua juga, apakah dasar kita apabila Memaju telah bina rumah mampu milik C, yang RMMC yang saya sebut tadi, sekiranya mereka tidak perlu untuk bina rumah mampu milik A dan B. Dan juga secara khususnya di Dream City oleh syarikat konsultan. Saya akan jawab sekarang, Dato' Speaker, dengan izin. So, tawaran perumahan mampu milik adalah di Pulau Pinang secara saksama dan adil kepada semua yang diberi perhatian yang begitu serius oleh kita, kerana ini adalah begitu penting untuk semua rakyat di Pulau Pinang. Dan untuk makluman semua, di negeri Pulau Pinang, pada tarikh 2017, Dato' Speaker, setelah saya jadi Exco, satu jawatan kuasa telah ditubuhkan, iaitu SPEC, iaitu Selection and Process Enhancement Committee, yang sekarang dianggotai, Dato' Speaker, oleh 15 wakil rakyat untuk memastikan sesiapa yang memohon untuk rumah mampu milik sepelbagai jenis, daripada bukan sahaja kos rendah, kos sederhana rendah, ataupun rumah mampu milik, sekarang juga sewa beli, akan diberi perhatian yang khusus agar mereka layak. Itu yang terpenting. Kelayakan mereka yang terpenting. Dan kita ada satu sahaja di seluruh Malaysia, di Pulau Pinang sahaja, di mana kita pastikan kelayakan mereka yang ditawarkan perumahan mampu milik. So, untuk jawapan kepada kita tadi, kita dalam rancangan struktur negeri, kita perlu lihat kepada dokumen itu. Dokumen itu adalah satu dokumen perundangan. Dan dalam dokumen itu, kita telah menetapkan agihan kuota KOM, iaitu untuk mampu milik A, dari low cost, Dato' Speaker, adalah sebanyak 50% kepada kaum Bumiputera dan 35% kepada kaum Cina, Dato' Speaker, dan lain-lain, dan 15% kepada India. And then for RMMB, which is the low medium cost, Dato' Speaker, dengan izin, kos sederhana rendah adalah 30% kaum Melayu, Bumi, Cina dan lain-lain 55%, dan India 15%. Dan ini adalah selaras dengan dasar seperti saya nyatakan RSN Negeri Pulau Pinang, Dato' Speaker. Dan ini sudah pun kita laksanakan dari dulu pun. Tiada masalah. Dan ingin saya nyatakan, Dato' Speaker, one very good news. Ada tempat di antara kelima daerah kita yang kita telah selesaikan, di mana kita tak ada pemohon yang tidak ada rumah. Sekarang di Pulau Pinang, di beberapa daerah, kita ada lebih rumah daripada pemohon. Itulah kejayaan dan apa yang kita telah buat di negeri Pulau Pinang. Dato' Speaker, saya teruskan. Penyediaan rumah mampu milik kita yang akan memberi pengecualian rumah mampu milik A dan B dalam zon perumahan am sedia ada. Kita ada garis panduan. Dan syarat penyediaan
RMMA atau B, as I said just now, low cost or medium cost, ataupun kombinasi kedua-duanya, masih akan dikenakan sekiranya melibatkan pelingkungan semula dan peningkatan density. Saya terus kepada soalan yang terakhir tadi, pembinaan Pangsapuri City of Dreams by Tuan Yuwin Zenith adalah tertakluk juga kepada garis panduan untuk Pangsapuri Perkhidmatan di kawasan MBPP, yang mana dalam garis panduan itu ia adalah tidak tertakluk kepada penyediaan kandungan A atau RMMA atau B dan UKH ataupun unit kawalan harga selain dibina dalam kawasan dibenarkan untuk Pangsapuri. Untuk Pangsapuri Perkhidmatan, Dato' Speaker, just let me clarify to everyone. Dia tidak tertakluk kepada syarat-syarat itu. Bukan saja untuk projek ini. Di seluruh negeri, itulah garis panduan kita. Sekiranya hendak tanya saya, sekiranya hendak disyaratkan, saya tiada masalah. Tetapi itulah garis panduan sekarang. Dan kita hendak menggalakkan pemaju untuk membina rumah mampu milik. Dan untuk itu perlu ada cross subsidy. Must understand the situation. Some developers need to have that cross subsidy so that they can build affordable housing dengan izin for the people in Penang. Jadi kita sedang melihat selalu tentang isu-isu dalam sektor perumahan dan kita akan teruskan. And I understand your question, but you must understand the differences in one type of pemajuan berbanding dengan yang lain. Itu yang penting. Terima kasih. Saya hendak mula dengan menjawab soalan yang terakhir tadi. Apabila kita lihat kepada sektor perumahan yang kita sebut tadi daripada Datuk kawan saya, service apartment, itu tidak melibatkan penyediaan rumah mampu milik kos rendah ataupun kos sederhana rendah. It does not. So, itu adalah apa mereka hendak buat. Binalah 1 juta miar rumah. Tapi boleh jual? Tak boleh. Itu pasal kita di negeri kerajaan negeri Pulau Pinang, kita pastikan ada rumah mampu milik. Kita sudah capai 140,000 unit pelbagai rumah mampu milik di negeri Pulau Pinang yang tertinggi di seluruh Malaysia. Tahu atau tidak, Dato'? Tahu atau tidak semua di sini? Dan kita akan teruskan. Kita ada satu agenda untuk sampai kepada 220,000 unit sedemikian rupa jelang 2030. Itulah visi Pulau Pinang 23. Dan kita akan buat it. We will do it. We can. I know we can. I'm very confident. Saya yakin. Datuk Speaker, I want to just answer satu lagi soalan daripada rakan saya. Rancangan struktur negeri adalah satu perundangan yang perlu kita pasti dipatuhi. Kita tidak boleh lari daripada dia. You cannot run from the law like many people from the former federal government have been running from. So we will continue to ensure the law is complied with. Dato' Speaker, thank you. Sorry. One more thing. I just want to say, kalau kita lihat kepada apa soalan yang ditanya tadi tentang bagaimana kalau kita boleh sudah pun bantu mereka dengan 140,000 unit pelbagai rumah mampu milik daripada kos rendah
kepada kos sederhana rendah kepada pelbagai rumah mampu milik. Saya setuju dengan Datuk tadi bahawasanya ada yang mungkin tidak boleh pun akses kepada rumah kos rendah. They can't get a loan. Di Pulau Pinang, Datuk Speaker, kita telah pun bincang dengan Bank Negara Malaysia, sudah pun 10 tahun saya jadi Exco. Tetapi saya tak dengar, begitu sunyi daripada mereka. Deafening silence. Apa yang perlu, mereka perlu beri kelonggaran kepada pembeli rumah mampu milik yang pertama. They have to do that. But that has not been done. That is the reason why we hope for a better future. That is my answer to you. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak jumpa